Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المسلمين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Kerana itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermasywarahlah dengan mereka dalam urusan. Kemudian apabila engkau membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Allah Subhanahu wa taala meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlemah lembut, bermasywarah, memaafkan dan meminta pengampunan untuk mereka. Bab tibin nafs, bab pada menyatakan perasaan ceria dan senang hati. Hadis marfu'. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Sulaiman ibn Abi Salamah al-Aslami annahu sami'a Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb al-Juhayni يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس فظننا أنه ألم بأهله فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس قال أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعم. Check mic. Boleh check mic. Daripada Mu'adz ibn Abdullah ibn Khubayb
daripada Muaz bin Abdullah bin Khubayb al-Juhaini meriwayatkan daripada bapanya daripada bapa saudaranya Ubaid ibn Muaz bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar kepada mereka dan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat bekas kesan mandi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeadaan ceria. Maka kami menyangka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceria kerana bersama dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, kami melihat engkau berkeadaan ceria. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar, dan segala puji-pujian hanya bagi Allah. Kemudian disebut tentang kekayaan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kekayaan itu tidak mengapa bagi orang yang bertakwa, dan sihat bagi orang yang bertakwa pula lebih baik daripada kekayaan, dan rasa ceria itu adalah sebahagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Keceriaan ni tidak datang dengan orang yang go with flow. Dia datang dengan muhasabah. Bila mana kita rasa kita menderita ataupun kita sedang melalui sesuatu kesusahan, maka wajiblah ke atas kita untuk muhasabah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Contohnya, na'udzubillah, seorang yang tersangkut dalam kesesakan trafik lalu lintas, dia rasa dialah susah kerana tak dapat sampai. Cuba dia muhasabah, kalaulah ada orang lain yang accident, terjebak dalam kemalangan, adakah ujian ini besar ataupun dia? Allah telah selamatkan dia daripada perkara yang lebih buruk. Maka dia patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ceria atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kerana begini. Oh. Betul ya tadi. Oh, boleh. Okey, baiklah. Jadi keceriaan ni adalah nikmat yang kita akan dapat bila mana kita sering muhasabah dan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita sering memandang akan kekayaan orang lain sehingga kita rasa kita dalam kekurangan, kita tak ada apa-apa. Lihatlah kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka dalam keadaan susah pun mereka utamakan orang lain. Mereka nampak kesusahan orang lain, mereka tak nampak kesusahan mereka sendiri. Di muhasabah ni sangat penting bagi seseorang supaya dia dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan supaya dia sering ceria, dan orang yang ceria ni dia akan membawa kebaikan. Kemurungan ni biasanya dia bawa kepada aura-aura yang negatif kan. Dia akan mula marah-marah dan marah berterusan. Marah seketika itu adalah fitrah manusia, tetapi sampai dia terbawa-bawa sifat kemarahan tu, marah berterusan kan, panjang lebar daripada malam sehingga pagi, daripada pagi sambung lagi sehingga malam, itu bukannya seorang yang mukmin. Saya pernah bacakan hadis yang paling penting dalam bab akhlak, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnanya Islam seseorang itu al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bila mana orang lain tidak disakiti oleh tangannya ataupun lidahnya. Min lisani, oleh lidahnya dan tangannya. Maksudnya dia tidak memberi mudarat, tidak menyakitkan sesiapa pun dengan lidahnya maupun dengan tangannya. Susah. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perkara itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan kerana itulah saya sebut Allah Subhanahu wa taala redha dengan mereka. Bukan kerana mereka baca Quran banyak sangat kan. Tidak. Setakat nak baca Quran, saya rasa haji-haji dalam masjid ni pun boleh baca Quran banyak. Kan boleh baca Quran daripada pagi sehingga malam, tak ada masalah. Problem kita hari ni adalah nak develop akhlak yang mulia dalam diri kita. Adab adalah perkara sebahagian daripada akhlak, dan akhlak ni adalah perkara dalaman yang amat berat dan amat susah untuk kita nak didik diri kita supaya kita berakhlak mulia. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang daripada satu peperangan,
Nabi SAW pulang dan seorang sahabat dengan tidak sengaja terpijak kaki Rasulullah SAW dengan pakaian perang, bukannya dengan pakai kasut bola ke kasut jogging ke kan, bukan dengan kasut yang apa label pakai itu panggil kasut apa, tapi dengan kasut perang besi. Terpijak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Auja'tani, kamu telah menyakiti aku." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tepis dengan tongkat baginda sallallahu alaihi wasallam, terkenalah sahabat ni. Kedua-duanya menyesal. Lihat Rasulullah dan sahabat didikan Rasulullah pula. Yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia amat sedih dengan apa yang berlaku ini. Sedangkan dia buat tak sengaja. Kalau kita tak sengaja kan, kita pun akan pertahankan diri kita. Saya buat bukan sengaja kan, saya tak sengaja. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tidak azab kalau bukan sengaja kan. Dia pun pulang dengan keadaan amat sedih dan takut kerana dia telah menyakiti Rasulullah. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah laknat. Tapi ini tak sengaja, tapi dia sedih, dia takut. Dia pulang sepanjang malam, dia tak dapat tidur kerana takut. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan keputusan dan denda ataupun azab kepada aku kerana aku telah menyakiti Rasulullah. Menyakiti siapa? Rasulullah, bukan orang biasa. Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, pesuruh Allah kan? Pada keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hantar seorang sahabat wakil untuk pergi dan panggil sahabat ini. Maka sahabat ini pun hadirlah dalam perjalanan. Dia dah rasa, dia kata habislah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jatuhkan hukuman ke atasku atas apa yang berlaku. Bila dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keesokan harinya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil, dia datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semalam saya telah tepis dengan tongkat dan terkena kepada kamu, jadi saya minta maaf atas kesilapan itu. Rasulullah yang minta maaf, Rasulullah yang meminta maaf. Sedangkan Rasulullah gunakan tongkat, pakaian dia pakaian besi. Kalau terkena sekalipun, tongkat kena besi rasa apa? Rasulullah yang meminta maaf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tanda kamu maafkan aku, terimalah hadiah-hadiah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berikan kepada dia pula. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam didik mereka dengan beramal dengan akhlak yang mulia, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala puji Rasulullah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya ya Rasulullah, akhlak kamu sangat mulia. Kamu di atas akhlak yang sangat mulia. La'ala khuluqin azim. Jadi muslim-muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ini perlu kepada didikan. Tak cukup hanya kita menghafal matematik, sains kan, geografi dan lain-lain, tapi kita perlu belajar akhlak, praktis, amal, dan kita didik diri kita untuk sentiasa wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Mereka yang boleh tergolong dalam golongan yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang dapat mengawal kemarahan dan memaafkan orang lain. Ini perkara berat muslim-muslimat. Kita boleh meminta maaf, kita boleh meminta maaf, tapi nak maafkan orang lain ni bukan perkara yang mudah. Kita baca hadis seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anin Nawas bin Sam'an Al-Ansari annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluqi wal ithmu ma hakka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Daripada Nawas Ibni Sam'an berkata bahawasanya dia telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang menyesatkan ataupun mensyakkan ataupun meragukan dalam dirimu serta engkau tidak suka manusia mengetahuinya. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluqi, kebaikan adalah akhlak yang mulia. Oleh kerana itulah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan amalan yang paling berat bila ditimbang nanti adalah akhlak yang mulia. Di muslim-muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kembali kepada perkara iaitu akhlak yang mulia. Ianya tidak datang dengan sendirinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Keburukan kita tak ajar pun kita tahu. Tak ada siapa, tak ada ibu bapa yang mengajar anak-anak mereka untuk cakap bohong. Betul tak? Tapi mana anak-anak belajar? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'mini yawmal qiyamati min khuluqin hasanin." Tidak ada sesuatu pun yang paling berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti daripada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia yang paling berat. Saya dah sebut dah bahawa rukun Islam, rukun iman adalah tiang. Tiang tanpa hiasan, tanpa bangunan, tanpa dinding, tanpa bumbung tak akan dipanggil sebuah bangunan, sebuah binaan. Jadi kalaulah kita kembali kepada Allah, ya Allah saya telah tegakkan tiang Islam. Tiang sajalah. Di mana Islamnya? Mana bangunannya? Kalaulah dia berkata, oh saya telah tegakkan rukun iman, rukun saja. Mana imannya? Apa rukun Islam? 5. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Rukun iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita tahu rukun Islam, tahu rukun iman, tapi dengan rukun saja kalau seorang itu kembali kepada Allah, dia belum bawa iman dan Islam yang diperlukan, yang required. Dia baru bawa rukun. Rukun tiang telah ditegakkan, tapi bangunan tak ada, hiasan tak ada, decoration tak ada, cat pun tak ada, kapet pun tak ada, apa pun tak ada, lampu pun tak ada. Jadi apakah decoration, apakah hiasan bagi tiang-tiang ini? Semua adalah akhlak yang mulia. Jadi penting bagi seorang Muslim, seorang mukmin berakhlak mulia. Oleh kerana itu bila Nabi ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapakah seorang Islam tu siapakah dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan siapakah seorang yang beriman? Akmalul muslimina imanan ahsanuhum khulqa. Seorang Islam yang paling sempurna imannya adalah seorang yang paling mulia akhlaknya. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqatun inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin wa an tufrigha min dalwika fi ina'i akhik. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap kebaikan itu sedekah. Sesungguhnya antara kebaikan itu ialah engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis berseri, dan juga engkau menuangkan air dari timbamu ke dalam janda saudaramu. Bertemu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhik sedekah. Senyum kepada saudara kamu pun sedekah. Itu pun kita pilih bulu nak senyum kepada siapa, nak beri salam kepada siapa. Nabi kata afshus salam, berilah salam kepada semua orang. Sehingga Nabi kata berilah salam kepada orang yang kamu kenali dan yang kamu tidak kenali. Nabi sebut terang-terangan supaya semua kita faham. Bukannya perlu beri salam kepada orang yang kita kenal saja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Ucap salam tak kena duit, tapi itu pun kita berat kan. Nak senyum tak kena duit, itu pun berat. Cuba kita beramal, masuk rumah senyum, keluar rumah dalam keadaan tersenyum, lihat anak senyum, lihat ibu bapa senyum. Beramallah dengan perkara ini, banyak kebaikan akan datang dalam kehidupan kita. Kita tak perlu nak kawa jadi macho man ke apa kan, tak perlu nak tunggu apa angry man. Tak perlu. Bukan dengan buat muka garang tu kita nampak lebih gah lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tersenyum. Sekali Harun al-Rashid dia berlalu, dia bertemu dengan Bahlul rahimahullah. Maka Harun al-Rashid kata kepada Bahlul, dia kata,
maukah aku sediakan allowance ataupun bantuan daripada Baitul Mal? Apa Bahlul kata? Bahlul tengok langit, dia kata, wahai Harun, dia kata, Tuhan yang berikan kamu makan, dia juga yang memberikan aku makan. Kemudian dia kata, kalaulah nak juga buat kebaikan, dia kata, berilah mereka yang berhak, sampaikanlah kepada mereka hak mereka. Kemudian dia berkata kepada Harun Ar-Rasyid, dia kata, hebatnya kamu sebagai seorang Amirul Mukminin, ada escort, ada pegawai keselamatan. Dia kata, Rasulullah pun dulu seorang raja juga, tak ada pun escort. Rasulullah pun seorang raja juga, seorang ketua juga. Ini nak ajar kita bahawa kita tak perlu pilih bulu dalam kita nak senyum, nak beri salam. Kita kena jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh buat kita. Sekali Muawiyah radhiyallahu an, dia masuk dalam satu majlis, maka semua orang bangun untuk memberi penghormatan kepada Muawiyah. Maka Muawiyah kata, duduk. Demi Allah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mahu kedatangannya disambut dengan berdiri, maka tempahlah tempat di dalam api neraka. Falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa yang mahu kedatangannya disambut dengan berdiri, penghormatan dipanggil apa? Saya tak tahu, saya pun dah lupa. Standing apa dipanggil, ovation apa? Beri penghormatan dengan berdiri, maka tempahlah tempat buatnya di dalam api neraka. Kerana kemahuan dia nak. Kita siap tukar security guard sebab apa? Setiap kali masuk keluar dia tak salute. Saya baca dalam grup, kata kita orang nak tukarlah security. Kata sebab apa? Orang tak tabik pun sekali, setiap kali masuk keluar. Itu pun penting. Tak tabik. Mereka pun ada pegawai keselamatan, sahabat-sahabat mereka seperti Abu Bakar Siddiq bersama dengan Rasulullah kan. Semasa Rasulullah nak berhijrah, kadang dia di depan, kadang di belakang, kadang di kanan, kadang di kiri. Begitu juga sahabat-sahabat lain kan, masa Fatah Mekah mereka duduk, setiap mereka ada yang pegang bendera Islam, mereka berani. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau nak tahu siapa Rasulullah, tengok sahabat Rasulullah. Mereka-mereka ni yang amat berani, sangat berani, tak takut apa pun. Untuk perang 60,000 tentera, Khalid bin Walid bawa 30 orang saja. Bila Umar tanya, dia kata, demi Allah, kata 30 orang ni kalau mereka angkat tangan, Allah tak akan tolak doa mereka. Siapa yang doa yang tak ditolak? Orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah sebut dalam Al-Quran. Bukan sekadar kita kata, oh, saya bertakwa kerana saya jaga solat. Solat itu tiang kan. Ketakwaan itu adalah kesempurnaan Islam. Dan kesempurnaan Islam adalah dengan akhlak yang mulia. Sewaktu Fatah Mekah, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua orang Islam masuk kota Mekah, Nabi telah bahagikan jemaah kan. Setiap grup yang jalan tu ada leader. Leader mereka adalah sahabat-sahabat seperti Umar radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri bendera Islam kepada sahabat Sa'ad. Sa'ad pegang bendera. Sa'ad ni dia seorang yang berani dan seorang yang tidak mengundur demi Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Fatah Mekah, Rasulullah tak mau penumpahan darah lagi. Rasulullah nak keamanan. Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Karena Allah janji kepada Rasulullah, kata kami akan pulangkan, kami akan kembalikan kamu ke tempat kamu, iaitu ke kota Mekah. Rasulullah yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, tak mau tumpahkan darah lagi. Nabi kata, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari rahmat. Aku tak mau kepada penumpahan darah lagi. Tapi ada sahabat datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, Sa'ad ni dia darah panas dan takut orang kata apa-apa, dia terus serang kan. Sebab hari ni semua dengan semangat kerana kemenangan pembukaan kota Mekah. Orang Islam lebih kuat daripada orang-orang kafir. Mereka telah tunduk, mereka telah gagal, telah tewas.
Maka sahabat ada yang memberi cadangan kepada Rasulullah untuk ambil bendera Islam tu berikan kepada orang lain. Tengok Rasulullah SAW apa Nabi buat. Bendera Islam ni, pemegang bendera Islam ni bukan orang calang-calang orang, dan nak ambil bendera daripada seseorang ni bukan mudah. Walaupun Rasulullah nak jaga hati dia. Rasulullah nak jaga hati dia. Apa Rasulullah SAW buat? Lihat, subhanallah, ini panggil politik. Yang Rasulullah SAW buat ni politik yang sebenar, yang kita panggil siasah Islam kan. Apa Rasulullah SAW buat? Rasulullah panggil Qais, anak kepada Sa'ad. Kita mari sini, kamu pergi jumpa ayah kamu, beritahu kepada ayah kamu yang Rasulullah SAW minta serahkan bendera kepada anaknya, kepada Qais. Seorang tu dia hebat mana sekalipun, kalau anak minta kan, kalau dia minta untuk beri kepada anak, dia tak kisah, kata apalah, kata aku pegang ke anak, aku pegang, kata tak kemuliaan untuk aku pegang bendera Islam. Hikmah Rasulullah, kerana Rasulullah tak nak dia terasa hati, sebab dah berikan kepada dia. Maka dia pun pergi, dia jumpa ayah dia, kata wahai ayah, dia kata Rasulullah SAW minta ayah berikan bendera kepada saya yang akan pegang bendera lepas ni. Ayah dia kata aku tak percaya. Dia kata pergi minta confirmation, aku nak sesuatu tanda-tanda daripada Rasulullah SAW. Maka dia pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah buka serban, Rasulullah berikan kepada dia. Kemudian dia datang, diberikan kepada ayah dia. Ayah diberikan bendera itu kepada anak dia. Ini hikmah Rasulullah supaya dia tak terasa hati. Rasulullah siapa? Rasulullah, bukan setakat raja lagi, tapi jaga hati sahabat. Ini kelakuan Nabi SAW dengan sahabat Nabi SAW. Inna akramakum indallahi atqakum. Kerana apa? Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Itu ketakwaan ini bukannya datang dengan tiang-tiang saja kan. Dia ada penyempurnaan dia. Setiap perkara ada hiasan dia, dan hiasan seorang manusia adalah akhlak dia. Dia menghiasi diri dia dengan akhlak yang mulia, bukan dengan pakaian. Dia pakai pakaian yang smart, dia naik kereta yang mewah, kemudian dia jalan dengan bongkak, oh inilah orang yang mulia. Bukan. Dia belum menghiasi dirinya lagi, kerana penghiasan untuk dirinya adalah dengan akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia? Beri salam seperti mana Nabi SAW sebut tadi, senyum, tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah, senyum setiap kali jumpa orang lain. Antalqa akhaka biwajhin talqin, dengan wajah yang ceria, senyum, ucap salam kan, assalamualaikum, ucap salam. Dan beri minum, beri makan, at'imut ta'am, beri makan, belanja makan. Simpan saja pun buat apa kan, beri makan. Mulakan perkara ini daripada orang yang paling dekat dengan kita, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Mulakan dengan mereka. Kadang kita pentingkan orang lain kan, tapi anak isteri kita abaikan. Mulakan dengan mereka. Saya pernah cerita, Rasulullah SAW sekali, puteri beliau datang, Fatimah radhiyallahu anha, untuk berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah yang bangun, Rasulullah pergi sambut Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah bawa Fatimah radhiyallahu anha datang. Rasulullah minta Fatimah duduk. Rasulullah salam Fatimah. Rasulullah yang cium tangan Fatimah radhiyallahu anha. Ini apa muslim-muslimat? Inilah akhlak yang mulia yang seorang ayah mendidik anaknya. Memang kita rasa berat kan, kalau boleh kita duduklah, saya ayah. Kita yang tolong angkat tangan untuk cium kan. Memang kita rasa susah, takkan anak datang pun kena sambut, tapi ini akhlak yang mulia. Kalau tak boleh bangun pun, sekurang-kurangnya sambutlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni jawab salam. Salam. Kerap kali berlaku bila anak beritahu assalamualaikum, salam, salam, salam. Jawablah dengan penuh semangat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barulah kita balas doa tu, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Sepatutnya bila seorang ucapkan salam, kita perlu jawab dengan lebih baik, sekurang-kurangnya sama dengan
sekurang-kurangnya sama seperti yang diucapkan. Ni orang tu ucap salam dengan penuh semangat, Assalamualaikum, dia dah berlalu pun pusing belakang, salam. Kerana apa? Kerana kita tak praktis benda tu, kita jadi susah bagi kita. Ucap salam, jawab salam. Kadang kita didik anak-anak kita masuk rumah beri salam, mereka pun bagi salam, siapa pun tak jawab. Seorang-seorang, setiap orang guna handphone, habiskan masa dengan handphone. Termasuklah saya juga kan. Ini didikan buat kita semua. Saya pun tak terkecuali kan. Yang cakap pun memerlukan sepenuhnya seperti yang mendengar memerlukan. Kita perlu beri tumpuan kepada perkara ini, barulah kita dapat mendidik mereka dan diri kita akhlak yang mulia. Kerana inilah yang akan menjadi perkara ataupun amalan yang paling berat bila ditimbang kelak. Rasulullah SAW bersabda, seorang yang berakhlak mulia ini akan capai kedudukan yang mana seorang yang solat tahajud berterusan pun tak dapat sampai. Dia boleh sampai dengan akhlak yang mulia dia. Apa yang kita boleh buat? Solat setakat mana sangat, sedekah setakat mana sangat. Tapi kalau akhlak yang mulia kita boleh amalkan. Senyum, ucap salam, maafkan orang lain kan, tidak mengumpat, tidak ada iri hati, tak berhasad dengki. Ini semualah sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji yang ada dalam Rasulullah. Dan Rasulullah ajar kita setiap perkara. Khairukum li ahli wa ana khairul li ahli. Yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik buat ahli keluarganya, buat isteri dan anaknya, dan saya yang paling baik untuk anak isteri saya. Ini perkara yang penting muslim-muslimat. Kalau kita abaikan perkara ini, kita jadilah seorang yang sembahyang tak berhenti, baca Quran tak berhenti. Kalau akhlak kita tak mulia, tak ada apa-apa, kita tak ada value. Kita pakai jam Rolex ni tidak menambahkan nilai diri. Berakhlak mulialah. Dengan akhlak yang mulialah nilai diri kita akan meningkat. Tanpa tu tak ada apa-apa. Yang lain-lain semua external decoration yang tak ada value di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pakai cermin mata yang mahal, pakai Ray-Ban kan, pakai apa, gel rambut kan, pakai tudung mahal-mahal, pakai kereta yang mewah. Ini sedikit pun tidak menambah apa-apa value diri seseorang, tapi value diri seseorang itu bertambah dengan akhlak mulianya. Solat kita dengan Allah, puasa kita dengan Allah, zakat kita dengan Allah. Zakat ini bukan perkara yang perlu dibanggakan. Zakat ini adalah hak orang lain yang kita tunaikan. Tapi akhlak yang mulia ini adalah hubungan kita dengan orang lain. Seorang itu mulia kerana akhlak mulianya, dan seorang itu hina kerana akhlaknya yang buruk. Jadi perbaikilah akhlak, jadilah seorang yang berakhlak mulia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma yajibu min 'aunil malhuf. عن أبي ذر رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال أفرأيت إن ضعفت؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك. Daripada Abu Dzar radhiyallahu an, ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjihad pada jalannya. Dia bertanya lagi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memerdekakan hamba yang bagaimana lebih utama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling mahal harganya dan yang paling bernilai di sisi pemiliknya. Dan bertanya lagi, apakah pendapatmu sekiranya aku tidak mampu melaksanakan sebahagian daripada amal tersebut? Nabi SAW menjawab, engkau membantu orang yang susah miskin atau melakukan pekerjaan bagi orang yang tidak reti melakukannya. Dia bertanya lagi, apakah pendapatmu sekiranya aku lemah daripada melakukan perkara tersebut juga?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau tidak melakukan kejahatan kepada manusia kerana sesungguhnya ia adalah satu sedekah yang engkau sedekahkan ke atas dirimu. Saya dah sebut tadi itu tahap Islam yang paling sempurna. Iman yang paling rendah adalah seorang dia tidak melakukan kejahatan kepada manusia lain dengan lidahnya dan dengan tangannya. Itu paling lemah iman seseorang. Dia tak boleh buat kebaikan, dalam masa yang sama dia tidak menyakiti orang lain. Itu minimum requirement untuk masuk syurga. Minimum requirement. Sebab iman sebesar zarrah itu bermula dengan ini, bukan dengan tiang-tiang saja. Tiang-tiang itu tiang saja, belum sempurna Islam seorang. Muslim-muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kita membantu orang yang susah. Rasulullah bukan sekadar membantu sahabat-sahabat, tapi musuh pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bantu. Musuh pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bantu. Kisah Ali radhiyallahu anhu bila dia diserang. Bila dia diserang, mereka bila dia ditikam, sahabat-sahabat telah berjaya menangkap yang menikam tersebut, dan sahabat-sahabat cuba untuk menyelamatkan Ali radhiyallahu anhu. Ali dalam keadaan menderita, dalam keadaan sakit. Ali radhiyallahu anhu berkata, berilah dia makan, berilah dia minum. Siapa yang tikam dia, berilah dia makan, berilah dia minum. Dan kalaulah aku meninggal dunia, maka maafkanlah dia. Kalau nak hukum pun, berilah hukuman yang ringan. Maksudnya kalau nak beri hukuman mati, berilah hukuman mati dengan cara yang paling mudah. Jangan kamu menyakiti dirinya. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang perempuan tua kan. Yang seorang perempuan tua ni, dia dengar kata ada seorang rasul yang mana dia mengaku dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendustakan tuhan-tuhan mereka, Lat dan Uzza. Dia mendustakan tuhan-tuhan musyrikin. Jadi perempuan ni marah. Maka dia pun pergi ke Kaabah. Di situlah mereka letak berhala-berhala. Maka dia berdoa kepada tuhan-tuhan mereka untuk turun supaya tuhan-tuhan dia menurunkan azab dan menghancurkan Muhammad. Kemudian dia balik rumah, dia tengok azab tak turun, dia pun buat keputusan untuk berhijrah. Dia pun buat keputusan untuk berhijrah. Pagi-pagi dia siap barang dia keluar rumah, dia tunggu pekerja siapa yang datang membantu dia untuk dia dapat pindah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru habis solat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, Nabi lihat seorang perempuan musyrikah yang belum beriman lagi. Dia nak lari daripada kota Mekah. Rasulullah tanya dia, perlu apa-apa bantuan ke? Dia kata, ya wahai pemuda, saya perlukan bantuan untuk pindah daripada kota Mekah kerana saya takut dirasuk oleh Muhammad yang mengaku dia Rasulullah, yang mendustakan berhala-berhala kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya boleh tolong, tak perlu kepada pekerja, saya boleh tolong. Maka wanita tu pun izinkan. Maka Rasulullah pun bawa wanita ini, dia bawa barang, angkat barang wanita ini sehinggalah sampai ke destinasi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan barang. Maka perempuan ni kata, baiknya kamu, kata sebab kau baik, dia kata aku nak nasihat dengan kau duduklah jauh-jauh daripada Muhammad, takut kau pula ditipu dan kamu juga tinggalkan agama yang sebenar, iaitu musyrik. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam beredar, wanita tersebut tanya, ya Rasul, siapakah nama kamu kan? At least bolehlah saya cerita, kata di kota Mekah yang mana, di mana ada seorang yang macam Muhammad ni, ada juga seorang pemuda yang baik macam kau kan. Kota Mekah ni tak adalah seburuk yang aku sangka, ada juga orang baik macam kau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, akulah Muhammad, akulah Rasulullah. Terus wanita ini menangis dan dia terus meluk Islam. Ini akhlak Rasulullah terhadap orang yang bukan Islam, yang tidak beriman pun lagi, yang tidak beriman. Sedangkan kita dengan orang yang dah beriman pun kita sangka buruk kan. Kadang berselisih pendapat je pun kan.
maka kita kata saya lebih tepat, dan akidah saya yang lebih tepat, fiqh saya yang lebih tepat, maka kamu tak betul, dan ajaran kamu tidak tepat. Tidak. Dan kita terus jatuhkan hukuman muslim-muslimat. Sepatutnya selagi mana seorang itu beriman kepada Allah, selagi mana seorang itu imannya, Islamnya sempurna, kita perlu terima dia. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kita tak perlu. Jangan kita berpecah. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kita dalam perkara-perkara yang kita berselisih ni, kita terus bergaduh, kita menghukum, kan, seolah-olah kita saja orang yang beriman, kita saja orang Islam. Habis tu orang lain bukan orang Islam ke? Adakah ini cara pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Rasulullah terima semua. Rasulullah terima semua. Seorang Wahsy ni, dia yang telah membunuh bapa saudara Rasulullah, iaitu Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah radhiyallahu anhu ni dan Asadullah, itu singa Allah, kan, yang mana kerana keberanian dia dengan kekuatan dia, Allah kata ini singa Allah ni, Hamzah radhiyallahu anhu. Wahsy ni dia bunuh Hamzah. Selepas tu Hindah ni pula, bila dah dia tikam Hamzah radhiyallahu anhu daripada belakang, dia keluarkan jantung hati Hamzah, Hindah digigit makan untuk menghina Hamzah radhiyallahu anhu. Maka Wahsy ni selepas beberapa tahun dia sembunyikan diri. Lepas tu dia kata, kalau Rasulullah dapat aku, Rasulullah akan bunuh aku. Sembunyi. Lepas beberapa tahun dia datang, bila Rasulullah nampak saja, dia kata, ya Rasulullah, saya beriman kepadamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat kata tak, dia dusta, dia takut mati tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak, dia dah mengucap dah. Nabi maafkan dia pun. Hindah pula, bila mana semasa syahidnya Hamzah, bila diberitahu kepada Rasulullah, kata Hindah buat perkara ini, maka apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang mana termasuk di dalam perutnya ataupun dalam mulutnya darah ataupun sedikit daripada darah Hamzah radhiyallahu an, maka wajib dia akan terima iman. Maksud, kebaikan akan masuk dalam diri dia. Selepas Fatah Makkah, Hindah masuk Islam. Nabi terima. Walaupun Nabi sangat sedih, dia bunuh bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di muslim-muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita perlu belajar daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, supaya kehidupan kita menjadi lebih bercorak, lebih terhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kadang-kadang apa yang kita belajar, walaupun kita belajar daripada orang dulu, tak semestinya betul, selagi mana bukan itu datang daripada Allah dan Rasul. Kita nak perfection, nak perkara tu datang daripada Allah dan Rasul. Oleh kerana itulah kita belajar sirah, kita belajar kita adab, kita belajar kehidupan para sahabat, untuk kita tahu apakah mereka, tindakan mereka dalam sesuatu keadaan. Barulah kita dapat jadi seperti mereka. Tak pun sekurang-kurangnya ikutlah, cuba ikut mereka. Kita semua nak kejayaan, kan? Kita punya solat pun, kan, angkat takbir je kita fikir perniagaan, kita fikir keluarga kita, tentang anak kita, tentang ibu ayah kita, tentang kedai kita, tentang pejabat kita, kan. Mana ada khusyuk? Khusyuk yang kita ada dalam meeting mungkin tak ada dalam solat, kan. Sedangkan solat tu adalah meeting dengan Allah Subhanahu wa taala, itu pun tak ada. At least kalau kita dapat beri tumpuan seperti mana kita bertemu dengan kekasih kita pun dah cukup. Itu pun tak ada. Allahu Akbar pun dengan lidah saja. Kita berhenti untuk azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamah min khuluqin hasanin wa inna Allaha la yubghidul fahishal badhi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu apapun yang paling berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti daripada akhlak yang mulia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh benci orang yang berkata kotor lagi jahat. Dijagalah lidah, kerana bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada satu hari, maukah aku kongsikan dengan kamu sesuatu perkara yang paling mudah yang dengannya kamu mendapat kebaikan dunia dan akhirat? Maka Rasulullah pegang lidah saja, dia kata jaga lidah. Seorang yang jaga lidah, dia akan dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Orang yang tak dapat jaga lidah, hidup pun susah, mati pun susah. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, sama ada dia cakap perkara yang baik ataupun dia diam. Dengan ini tuan-tuan perempuan boleh menaiki darjat demi darjat yang mana tak ada orang yang semayang panjang-panjang malam pun tak boleh sampai. Bukan dengan naik BMW darjat kita akan meningkat, tidak sesekali. Bukan dengan Ferrari, bukan dengan jam Rolex. Selain daripada jam Rolex, saya pun tak tahu ada jam apa lagi. Saya tak minat pun jam kan. Saya pakai handphone Huawei, saya rasa Huawei lah paling hebat. Apa sahajalah brand kan, phone ke, jam ke, kereta ke, apa saja pakaian yang branded yang kita pakai, semua tak boleh menambah darajat kita. Tidak sesekali. Jangan sekali anggap saya pakai jam mahal, kedudukan saya mulia. Saya pakai kereta mewah, saya mulia. Tak ada apa-apa. Kereta tu transport saja kan. Diri kita susah sangat nak faham. Saya kata sekarang ni, bila mana Allah Subhanahu wa taala kata, okay, be presented, sekarang bagi tahu kepada aku apakah kemuliaan dalam diri kamu. Dia kata, ya Allah, ada kereta kat luar, boleh saya bawa masuk sekejap nak tunjuk? Saya ada kereta, saya ada bank balance. Apa guna bank balance? Kekayaan tak ada apa-apa. Akhlak yang mulia lah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seorang yang mulia akhlaknya, kita akan dapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat.
Susah amalkan 2 perkara ini saja yang Allah sebut dalam Al-Quran. Bahkan 4 perkara lah. 3 perkara. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. 1. Mereka yang belanjakan harta mereka dalam keadaan sempit dan luas. Infak. Infak ni bukan tunggu kaya baru infak. Sentiasa kita kena belanjakan harta kita. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Belanjakan harta. Kedua, wal kadhiminal ghaiz. Bila marah, cuba kawal kemarahan. Orang yang tak boleh kawal kemarahan adalah orang yang paling lemah. Biarlah dia bodybuilder ke whatever lah, pangkat ke berpangkat ke, kalaulah dia berpangkat dia kata I terminate you because I have the authority, dia lemah lah. Having authority pun lemah. Kalau tak ada authority macam mana? Orang yang kuat adalah orang yang boleh maafkan, dia kontrol kemarahan. Perkara kedua tadi infak, wal kadhiminal ghaiz. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, orang yang maafkan orang lain. Buat 3 perkara ni, mulakan dengan 3 perkara ni. At least maafkan orang lain. Orang buat salah kepada kita, maafkan. Apa sahaja kata Allah, aku maafkan. Didik diri sehingga kita dapat maafkan orang itu. Orang yang dalam dirinya ada dendam, benci, orang ni tak akan jadi orang yang mulia di sisi Allah. Dia benci orang lain, Allah pun benci dia. Macam mana nak jadi mulia? Semayanglah macam mana pun dengan kebencian, apa guna? Itu sajalah. Waktu subuh dah dekat, nak azan subuh dah ni, kita semayang isyak insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk berakhlak mulia, kerana dengan inilah kita akan menjadi seorang yang bermakna, orang yang bernilai, bukan dengan kekayaan, bukan dengan apa saja, dengan wajah, dengan rupa paras, handsome ke cantik ke pun kita tak dapat nak meningkatkan kita punya darjat kecuali dengan akhlak yang mulia. Hiasilah diri kamu dengan akhlak yang mulia. Zayyinu apa lagu kan, lagu famous apa, Zayyinu apa, dunia ihtiram kan, dengan saling menghormati. Kita menyanyi tapi tak faham kan, baca Quran tapi tak faham, baca hadis tapi tak faham. Yang kita faham apa? Term-term yang kita create sendiri, itu semua kita dah hafal habis semua. Dan bila kita sembang, wah saya tahu ni, saya tahu ni, saya tahu ni. Tanya satu patah dalam Quran, saya bukan orang alim. Habis itu apa yang kita tahu? Ini yang kena belajar sebenarnya. Quran hadis inilah kena belajar. Taraktukum ala mahajjatil bayda. Ini yang kena belajar, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan untuk kita. Itu saja. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.